Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Sihat? Didoakan semoga sihat walafiat dan menjalani kehidupan dengan bahagia dan sejahtera. Okey, saya Zuraini binti Abdul Rahman, bertugas di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Keluang. Okey, sebagai penolong pegawai anti dadah. So hari ni saya nak bercerita berkaitan dengan saya tak nak cerita pasal apa itu dadah, jenis-jenis dadah, tapi saya lebih nak cerita memang nak ajak supaya semua orang berkata tidak kepada dadah. Not now, not me, not now. Okey, bukan saya dan bukan sekarang. Dan bukan sampai bila-bila. Jadi katakanlah tidak kepada dadah. Okey, saya nak terus fokus kepada kesan penyalahgunaan dadah. Okey, semua orang tahu sebenarnya dadah ni tak ada yang baik pun sebenarnya. Tahun ini merupakan tahun ke-13, 14 tahun saya bertugas di AADK. Saya dah jumpa ramai sangat penagih-penagih ataupun klien-klien AADK yang terlibat lah, orang-orang yang pernah terlibat dengan dadah. Tidak ada satu pun ceritanya yang seronok yang untuk kita dengar. Semua cerita pasal derita. Tak ada cerita bahagia, semua cerita derita, cerita sedih. Okey, bagi kesihatan daripada dulu cantik, baik, kesihatannya baik, bila terlibat dengan dadah, dia semakin merosot. Okey, saya straight je kepada kesan penyalahgunaan dadah, iaitu yang pertama, dia merosakkan sistem saraf pusat. Kat mana agaknya sistem saraf pusat kita? Kat pusat ke? Bukan dia berada di otak. So, bila seseorang terlibat dengan dadah, dia akan efek kepada mental. Biasa kita dengar kan, penagih orang terlibat dengan dadah ni ada masalah kemurungan, ada masalah depression, stres, tekanan, rasa tak macam mana dia nak cuba nak keluar daripada penyakit ni, sedangkan kalau orang kata sebab dia dah terlibat dengan dadah ni, jadi dia nak cuba keluar, agak sukar untuk mereka keluar daripada situasi macam tu. Okey, kalau kita tengoklah daripada segi fizikal, boleh senang tak kita tengok? Kita tengok pun kita tahu orang ni main ambil batu ni, ini orang ni ambil dadah heroin ni. Okey, sebab kebanyakan orang-orang yang terlibat dengan dadah ni memang secara fizikalnya kita boleh nampak. Yang paling senang adalah kita tengok badan, keadaan muka kurus, cengkung, nampak kering, keadaan tidak terurus. Biasanya kita tengok gigi kalau saya jumpalah klien-klien ADK ni ramai yang ada masalah gigi. Bukan gigi kuning gigi dah macam berlubang kat tengah-tengah ni. Sebab apa jadi giginya reput kat tengah? Sebab dia selalu gunakan kaedah chase. Dia sedut dadah tu, lama-lama dia akan mereput gigi dia. Okey, dia kelihatan terlalu lemah ataupun kadang-kadang terlalu cergas. Bila masa terlalu cergas? Kadang-kadang macam sebab ambil dadah ni, cergas badan dia. Sebab bila ambil ais, terlibat dengan dadah jenis ais ni memang beri kecergasan yang luar biasa. Okay, terlalu rajin. Jadi pernah dulu satu ketika ada seorang ibu datang kepada saya bercerita, "Puan, anak saya ni sekarang baik Puan, Alhamdulillah, rajin tolong semua." Saya rasa, kenapa menjadi macam tu Puan? Tak tahulah kenapa. Rupa-rupanya saya tanya dengan dia, adakah anak tu sepanjang masa je terlalu cergas, tolong rajin sangat ke? Tak Puan, bila sampai satu masa tu dah habis tu macam dia asyik tidur je. Itu sesuatu yang di luar biasa lah. Maksudnya ada kita suspect anak dia ada ambil bahan terlarang. Okey, bila terlibat dengan dadah juga, maruah diri dan keluarga dah tentulah tercalar. Ada keluarga datang, "Puan, saya malu nak keluar rumah, segan nak pergi bergaul dengan masyarakat sebab anak dia terlibat dengan dadah dan terlibat dengan jenayah." Dan tentulah dia akan memberikan bebanan kepada anggota keluarga. Agak-agak menghancurkan tak harapan keluarga? Of course, keluarga akan rasa, sedangkan dia dulu itu adalah harapan keluarga, bila terlibat dengan dadah memang dah orang kata hancur. Dah tak boleh tak boleh nak letak lagi harapan. Nak letak macam mana? Anak dia yang dulunya harap menjadi orang kata tonggak keluarga, bantu mak ayah, tapi bila terlibat dengan dadah lebih banyak tidur daripada
buat kerja. Okey. Dan dia juga meningkatkan kes sosial dan jenayah. Kita tengoklah kes-kes sosial dan jenayah di dalam negara kita ni memang kebanyakannya, majoriti boleh saya katakan daripada orang-orang yang terlibat dengan dadah. Contohlah saya tengok kes sosial, kata tak ada apalah kes sosial. Saya ambil dadah pun tapi saya tak terlibat. Saya duduk rumah je. Mungkin hari ini awak boleh berkata begitu, tapi siapa yang boleh kontrol diri awak? Bila dalam keadaan yang rasa macam perlukan sangat duit untuk beli dadah. Itu sebabnya bila saya pernah jumpa dengan seorang klien kata masa dia ambil dadah tu dia tak ada rasa takut, tak ada perasaan lah katanya. Memang tak ada perasaan. Itu sebabnya berani mereka pergi menyamun, bawa parang, minta duit dengan orang. Okey, sebab dia tak ada perasaan. Itu sebab kita kata bila terlibat dengan dadah ni, kes sosial dan jenayah ni dia berhubung kait, saling bergantung. Okey? Yang seterusnya, ini saya nak bagi efeknya, kesannya kepada mental. Tadi saya nak cerita sikitlah, dia akan ada halusinasi. Biasa dengar kan halusinasi, delusi. Apa tu halusinasi sebenarnya? Halusinasi ni dia persepsi tentang sesuatu yang tak wujud sebenarnya. Benda tu tak ada pun, tapi dia nampak seperti ada. Okey, dia kadang-kadang dia dengar bisikan, dia dengar suara, dia nampak, dia lihat, rasa ataupun dia bau sesuatu. Okey, saya ramai juga klien-klien yang saya pernah jumpa mengalami halusinasi. Tiba-tiba keluarga lah cerita kan, puan anak saya ni dah sangat teruk sekarang. Tiba-tiba saya nampak dia berenang-renang dekat atas lantai di rumah. Kita tak nampak, kita nampak tak ada apa atas lantai, tapi mungkin si pelaku tu dia nampak mungkin dia berada di lautan ataupun di dalam sungai, dia berenang-renang macam tu. Sebab halusinasi disebabkan oleh pengambilan dadah itu tadi. Okey, pernah juga satu kes yang telah menggantung diri. Klien saya pernah jerut leher dia sendiri, digantung diri sebab dia dengar suara. Suara yang mengatakan, yang mengajak dia untuk gantung diri. Banyak lagi lah ceritanya, kelar tangan, okey, gantung diri, terjun bangunan sebab dia nampak, ataupun paling teruk bunuh orang. Pernah dengar kan dalam berita dekat Malaysia pernah viral dulu, ada yang potong pancung lah, kepala lah, macam-macam hal okey. Dan juga delusi. Delusi ni kepercayaan tentang sesuatu yang salah. Okey, dia rasa, dia kata padahal orang tak hirau pun dia, orang tak ambil tahu pasal dia, tapi dia rasa puan, orang ni tak suka dengan saya, keluarga saya ni benci dengan saya. Sebenarnya tak ada, keluarga tengok okey, cuma dia rasa seperti orang lain mengatakan sesuatu yang tak baik pasal dia. Okey, efek kepada, inilah saya tunjuk sikit gambar di mana seorang kalau macam boleh dijadi depression otak dia mengadakan sesuatu yang tak wujud sebenarnya. Okey, jadi dia bila meracau-racau ni kadang keluarga tak tahu, ingatkan anak dia kena buatan orang lah, kena ada saka lah. Ini selalu sangat saya jumpa. Okey, keluarga tahu, padahal sebenarnya anak dia terlibat dengan dadah. Anak dia ketagihan dadah, mengalami halusinasi. Jadi keluarga tak tahu, tak ada ilmu, keluarga ingat anak dia kena ada saka, hantarlah pergi berubat dekat perubatan macam-macam lah pergi kan. Last-lastnya bila pergi hospital, doktor buat urin, barulah confirm rupanya anak dia ada positif metafetamin ataupun syabu. Okey, macam mana saya nak bagi beberapa tips lah untuk elakkan daripada terjebak dengan dadah. Jalanilah kehidupan dengan sihat. Seperti bersukan, beriadah, banyak sangat aktiviti yang kita boleh jalankan. Okey, bergaul dengan masyarakat. Joinlah program apa-apa yang masyarakat kita di sekitar kita anjurkan. Okey, dan yang paling penting kena pilih kawan yang baik. Kawan yang baik ni sangat penting. Sebab apa saya cakap macam tu? Majoriti orang-orang yang terlibat dengan dadah, especially remaja, bila kita tanya kenapa terlibat dengan dadah, macam mana boleh terlibat dengan dadah, katanya saya terpengaruh dengan kawan. Okey, maksudnya kawan tu satu elemen yang sangat penting. Boleh tak hidup tanpa kawan? Mestilah ada kata tak boleh lah hidup tanpa kawan kan.
Tapi boleh kita kena cari kawan yang baik. Okey. Dan yang terakhirnya, kita kena bijak mengatakan tidak kepada pelawaan yang negatif. Biasa kan kawan ajak, jomlah, jangan masuk dulu sekolah, isap rokok dulu kat luar pagar sekolah. Okey, nanti aku belanja kau lah, apalah kan. So, kita kena berani mengatakan tidak untuk pelawaan-pelawaan yang negatif. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian dahulu. Sekiranya ada persoalan ataupun perlukan bantuan, boleh rujuk kepada kaunselor-kaunselor di sekolah anda, dan sekiranya perlu mendapatkan rawatan dan pemulihan bagi mereka yang pernah ataupun yang sudah terlibat dengan dadah, boleh direct kepada AADK yang berhampiran dengan anda. Itu sahaja daripada saya. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.